Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Anwar Giant Killer politik sebenar. Kes komunikasi jelit Lokman ke atas Ismail Sabri bermula September. Hadi Awang mahu jadi Perdana Menteri. 2 kes rasuah pemimpin bersatu dipindah ke Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Gerakan merancang untuk bertanding di kira-kira 30 kerusi pada pilihan raya negeri di 6 buah negeri akan datang. Menurut Presidennya Dominic Lau Ho Chai, pemilihan kerusi gerakan bagi PRN sudah siap hampir 90%. Dia berkata gerakan akan menghantar wakil bertanding di setiap negeri terlibat kecuali di Kelantan dan Terengganu. Bagi Kelantan dan Terengganu, ia masih dalam rundingan Perikatan Nasional pada ketika ini. Lau turut berkata gerakan berharap mendapat kemenangan di Pulau Pinang kerana pendirian parti itu adalah untuk menjadi platform suara rakyat di negeri berkenaan. Ketika menjadi Sekutu Barisan Nasional, gerakan menerajui Pulau Pinang daripada 1969 hingga 2008 apabila ia kehilangan negeri itu kepada DAP. Parti itu meninggalkan Barisan Nasional pada 2018 dan pada Februari 2021 ia menyertai Perikatan Nasional. Ketika ini, gerakan tidak memegang sebarang kerusi parlimen mahupun negeri. Timbalan Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat, Razif Rakimi membidas kenyataan Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berhubung Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya boleh jadi giant killer sekali di Tambun. Menurutnya, kenyataan Ahmad Faizal tersebut hanya bertujuan untuk memberitahu kepada umum bahawa beliau seorang giant dalam politik tanah air. Sebaliknya, giant sebenar politik tanah air ialah Anwar. Razif mendakwa Ahmad Faizal hanya pelawak dan kedudukan beliau sebelum ini dalam pentadbiran hanya disebabkan ihsan rakan sekutu. Katanya, saya mengambil contoh kedudukan beliau selaku Menteri Besar Perak adalah atas ihsan rakan sekutu walaupun parti beliau hanya memenangi 1 kerusi pada pilihan raya umum ke-14 bersama Pakatan Harapan. Selepas mengkhianati PH, beliau akhirnya diguling oleh sekutu baru beliau pada masa itu iaitu UMNO. Beliau kemudiannya diberi lantikan penasihat khas kepada Perdana Menteri atas ihsan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum kehilangan jawatan berkenaan dan hanya sempat review Mikari Putrajaya. Pada Sabtu lalu, sebuah portal media tempatan melaporkan Ahmad Faizal menyatakan Anwar tidak akan bertanding di Tambun kerana pengerusi Pakatan Harapan itu akan kalah dan hanya boleh jadi giant killer sekali. Mengulas lanjut, Razif turut mempersoalkan kredibiliti Ahmad Faizal yang mendakwa sebagai giant dalam bersatu. Katanya, jika inilah level giant dalam bersatu, saya tidak hairan mengapa hari ini PAS mula memijak bersatu yang dilihat liabiliti kepada PAS dalam mendepani pilihan raya negeri akan datang. Bekas pemimpin UMNO Khairi Jamaluddin memfailkan saman fitnah berjumlah RM1 juta kepada Ketua UMNO Sungai Besar Jamal Mat Yunus. Peguam Khairi memfailkan saman tersebut di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 24 Mei lalu. Writ saman bekas menteri itu berkisar sidang media Jamal ketika Perhimpunan Agung UMNO di World Trade Center Kuala Lumpur pada 14 Januari lalu. Ketika sidang media, Jamal dilaporkan berkata dia akan membuat aduan kepada Lembaga Disiplin UMNO terhadap Khairi berhubung dakwaannya ada usaha untuk membawa pengundi hantu ke perhimpunan itu. Kemudian pada 27 Januari, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Fazlan mengumumkan Khairi dan beberapa pemimpin lain dipecat berhubung tuduhan melanggar disiplin parti ketika PRU 15. Khairi antara lain mendakwa kenyataan Jamal ketika sidang media itu membayangkan dia sebagai individu yang tiada integriti dan kewibawaan sebagai pemimpin dan terlibat dengan rasuah untuk menimbulkan perpecahan dalam kalangan anggota UMNO demi kepentingan peribadi. Khairi mendakwa kenyataannya itu yang didakwanya dibuat dengan niat jahat dan tanpa asas, bukan sahaja menjejaskan kewibawaan dan karakternya, tetapi turut mengakibatkan dia kehilangan peluang perniagaan dan kehilangan kepercayaan masyarakat untuk menerajui sebarang organisasi. Khairi menuntut ganti rugi khas berjumlah RM1 juta serta ganti rugi am, teruk dan teladan. Selain itu, dia menuntut relief lain seperti arahan kepada Jamal untuk menarik balik kenyataan yang dibuat daripada akaun Facebook dan TikTok miliknya. Dia juga menuntut arahan agar Jamal membuat permohonan maaf di 2 media sosial itu serta di akhbar yang akan ditentukannya sendiri. Perbicaraan kes Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Lokman Nur Adam
yang didakwa atas dua pertuduhan membuat dan memulakan komunikasi jelit terhadap Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan kerajaan akan bermula September ini di Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur. Hakim menetapkan tarikh 5, 6, 7, 11 dan 18 September serta 9, 10, 11, 23 dan 24 Oktober sebagai tarikh pembicaraan selepas mendengar permohonan daripada pengarah pendakwaan Kuala Lumpur, Datin Khalmizah Saleh pada sebutan kes tersebut. Katanya hari ini ditetapkan untuk sebutan kes dan pihak kami dimaklumkan prestasi difailkan pihak pembelaan Lokman masih di Jabatan Peguam Negara. Katanya hari ini ditetapkan untuk sebutan kes dan pihak kami dimaklumkan representasi difailkan pihak pembelaan Lokman masih di Jabatan Peguam Negara. Pada tarikh sebutan seterusnya, pihak kami akan menyerahkan sekali pernyataan saksi. Peguam Logan Iskandar yang mewakili Lokman tidak membantah tarikh perbicaraan tersebut. Hakim kemudian menetapkan 1 Ogos ini bagi mengetahui perkembangan status representasi yang difailkan pembelaan. Pada 1 September lalu, Lokman selaku orang kena saman mengaku tidak bersalah terhadap kedua-dua pertuduhan itu yang didakwa dilakukan melalui aplikasi Facebook atas nama profil Lokman Nur Adam Official dengan niat untuk menyakiti hati orang lain. Pertuduhan mengikut Seksyen 233/1/A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233/3 Akta sama yang membawa hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga setahun atau kedua-duanya dan denda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas sabitan jika sabit kesalahan. Menurut seorang veteran DAP Lim Kit Siang, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang telah dicabar oleh seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk mendedahkan identiti individu yang menawarkan kepada partinya untuk menyertai kerajaan perpaduan. Katanya Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli telah menafikan dakwaan Hadi yang mengatakan PKR menawarkan parti tersebut untuk menyertai kerajaan. Rafizi juga mengatakan yang dia tidak pernah mendengar apa-apa mengenai jemputan sedemikian walaupun dia terlibat secara langsung dalam usaha pembentukan kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi turut menyatakan untuk Hadi berhenti berangan mengenai tawaran kononnya PAS diundang untuk menyertai kerajaan perpaduan Anwar. Sebelum ini, Hadi menegaskan yang PAS patut diberikan peranan dominan memandangkan mereka mempunyai jumlah kerusi terbanyak dari kalangan semua parti. Menurut Kit Siang, perkara ini menunjukkan ketiadaan kejujuran Hadi dalam cubaan menyertai kerajaan perpaduan kerana dia lebih berminat dengan dominasi PAS dan bukannya perpaduan. 2 kes rasuah berkaitan program Jana Wibawa yang dihadapi ahli perniagaan Adam Radlan Adam Muhammad di Mahkamah Seksyen Shah Alam dipindahkan ke 2 Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Perkara itu membolehkan 2 kes tersebut dibicara bersama dengan 3 lagi kes rasuah membabitkan beliau yang dibicara di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Prosiding di hadapan Hakim Azura Alwi, Mahkamah membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Siti Amirah Muhammad Ali supaya pertuduhan menerima rasuah RM2 juta yang dihadapi tertuduh dipindahkan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur untuk dibicarakan bersama dengan satu lagi pertuduhan meminta rasuah RM2 juta. Terdahulu Siti Amirah berkata Adam Radlan yang juga Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut didakwa atas satu pertuduhan menerima rasuah RM2 juta di Mahkamah Seksyen Shah Alam dan hakim membenarkan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur. Tertuduh juga telah didakwa meminta rasuah RM2 juta di mahkamah ini. Sehubungan itu, pihak pendakwaan memohon agar kedua-dua kes ini dibicarakan bersama. Katanya, tertuduh juga telah didakwa meminta rasuah RM2 juta di mahkamah ini. Sehubungan itu, pihak pendakwaan memohon agar kedua-dua kes ini dibicarakan bersama. Kami telah menyerahkan sebahagian dokumen kes itu kepada pihak pembelaan. Oleh itu, pihak pendakwaan memohon tarikh sebutan untuk serahan baki dokumen. Azura menetapkan 14 Julai untuk sebutan kes bagi serahan baki dokumen itu. Sementara itu, di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali, Timbalan Pendakwa Raya Natra Farihan Rahmat memaklumkan bahawa kes menerima rasuah RM2.1 juta yang dihadapi Adam Radlan di Mahkamah Seksyen Shah Alam dipindahkan ke Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur. Natra Fariha kemudian memohon supaya pertuduhan itu dibacakan kepada Adam Radlan dan ahli perniagaan itu mengaku tidak bersalah dan memohon kes dibicarakan. Peguam Datuk Seri Rajan Navaratna mewakili Adam Radlan tidak membantah tarikh sebutan kes itu. Siti Aminah membenarkan permohonan pihak pendakwaan menggunakan pakai jaminan itu dan menetapkan sebutan kes pada 14 Julai. Sekian berita pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.